Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati, Pensyarah KPF 3012, Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar, Puan Zalina binti Ahmad. Sebelum saya meneruskan dengan tujuan pembangunan video ini, eloklah jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Naim bin Cik Man, merupakan pelajar ISMP Bahasa Melayu semester 4. Tujuan pembangunan video ini adalah untuk memenuhi tuntutan tugas yang diberikan oleh pensyarah. Tajuk besar bagi tugasan ini ialah fungsi pendidikan ke arah pembangunan insan dan negara. Manakala subtajuknya pula ialah pendidikan dan pembangunan insan. Dalam tajuk yang diberikan ini, saya telah menimbulkan satu isu untuk menjadikan tugasan ini lebih menarik. Isu yang saya telah bangkitkan ialah tugas KPM dalam melahirkan modal insan yang berketerampilan dan berkepribadian tinggi. Sebelum kita meneruskan tugasan ini dengan lebih mendalam, eloklah jika kita melihat pengenalannya terlebih dahulu. Objektif kajian saya untuk membangunkan video ini adalah ingin menerangkan mengenai isu-isu yang terjadi pada masa ini, iaitu isu yang dihadapi oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan atau membangunkan modal insan yang berketerampilan dan berkepribadian tinggi. Aset yang paling berharga bagi sesebuah negara adalah warga atau masyarakatnya. Warga dalam sesebuah negara, inilah yang akan menjadi modal insan yang akan membangunkan negaranya. Modal insan ini juga merupakan aset yang boleh disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan nilai inteleknya, serta diperkaya modal budayanya. Pembangunan modal insan dalam sesebuah negara adalah penentu bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti negara. Hal ini sangat bertepatan dengan kehendak industri serta pasaran semasa dan masa hadapan. Selain itu, pembangunan modal insan juga perlu dirancang dengan rapi agar dapat meningkatkan bina upaya generasi muda Malaysia ke arah melahirkan tenaga kerja yang terlatih dan berdaya saing. Ini bersesuaian dengan matlamat Malaysia yang akan maju pada tahun 2020. Di samping itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan yang ingin dihasilkan oleh negara perlu mempunyai kemampuan untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Dalam melaksanakan misi kerajaan untuk melahirkan atau membangunkan modal insan yang berketerampilan dan berkepribadian bukanlah satu tugas yang mudah. Hal ini demikian kerana dunia pada masa ini banyak cabaran dan dugaan. Sungguh pun begitu, cabaran yang akan dihadapi perlu dilalui dengan mencari inisiatif yang bersesuaian. Modal insan yang berketerampilan dan berkepribadian tinggi, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi adalah cabaran melalui bidang kurikulum. Cabaran ini adalah untuk memastikan kurikulum yang dibangunkan dapat membentuk sasiah pelajar agar menjadi warga yang berdisiplin, bermoral, berpegang kepada nilai-nilai murni, bersifat patriotik dan bertanggungjawab. Hal ini demikian kerana era globalisasi pada masa kini serba canggih dan moden menyebabkan pelajar pada masa ini lebih berminat ke arah kemodenan, iaitu lebih kepada teknologi dan ngapu dah aku ni. Masa ni tak ada, tak topik semua. Kau potong ni? Tak. Macam beza. Kau tak stop ni? Tak stop. Aku berhenti kat mana tadi? Okay.
Pelajar pada masa ini lebih berminat kepada teknologi, jadi menyebabkan mereka hilang tumpuan ataupun kurang berminat untuk belajar mata pelajaran yang disediakan, terutama subjek-subjek mata pelajaran teras seperti pendidikan Islam dan sejarah. Hal ini seperti yang kita sedia maklum, pendidikan Islam merupakan subjek yang akan membentuk disiplin dan akhlak pelajar itu sendiri. Jadi jika mereka tidak fokus kepada subjek pendidikan Islam ini, maka hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berketerampilan dan berkepribadian tinggi ini adalah tipis. Seterusnya, kelas kafah juga yang kita lihat pada masa ini, di mana pelajar-pelajar pada masa ini kurang berminat untuk ke kelas kafah. Tidak seperti masyarakat pada masa dahulu, yang mana masyarakat pada masa dahulu berminat untuk ke kelas kafah, belajar mengenai hal-hal agama. Okey, seterusnya adalah cabaran yang kedua, iaitu melalui pemantapan core curriculum. Aktiviti core curriculum dan sukan adalah pemangkit kepada perpaduan dan pelengkap kepada PNP di bilik darjah. Dasar mengenai pelaksanaan program core curriculum dan sukan di sekolah bermula melalui penggubalan peraturan-peraturan pendidikan sekolah 1956. Dalam peraturan ini, program core curriculum dan sukan disebut sebagai kegiatan core curriculum meliputi aktiviti-aktiviti seperti kelab mata pelajaran gabungan, kegiatan kesusasteraan, olahraga dan permainan. Cabaran Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk memantapkan program core curriculum dan sukan bagi memastikan pelaksanaannya dibuat secara cekap bagi mendapat penyertaan menyeluruh. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pelajar pada masa ini kurang berminat untuk bersukan, yang mana ibu bapa juga adalah faktor menyebabkan berlakunya perkara ini. Ibu bapa pada masa ini atau lebih kurang pada masa dahulu juga sama, yang mana lebih menumpukan atau memfokuskan anak-anak kepada bidang akademik sahaja, sehingga menyebabkan anak-anak mengabaikan bidang sukan. Jadi ini telah menyukarkan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menanam minat kepada dalam diri pelajar untuk minat dalam bidang sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM menerima pelbagai cabaran dalam melahirkan modal insan yang berketerampilan dan berkepribadian tinggi. Sungguh pun begitu, terdapat beberapa cadangan yang mampu menangani cabaran-cabaran yang dihadapi. Antara cadangan-cadangan yang boleh diambil oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti menyediakan mata pelajaran yang lebih khusus kepada para pelajar. Seterusnya ialah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu seksualiti. Program satu murid satu sukan, dan akhir sekali ialah pengukuhan dalam aspek core curriculum. Okey, cadangan-cadangan bagi mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti mata pelajaran di sekolah. Mata pelajaran di sekolah ini lebih memfokuskan kepada guru-guru, yang mana guru-guru yang mengajar seperti subjek pendidikan Islam, pendidikan moral dan civic dan kewarganegaraan perlu lebih bersikap kreatif untuk mencari pendekatan bagi menarik minat para pelajar pada masa ini untuk berminat belajar dalam subjek ini. Ini demikian kerana jika pelajar tidak berminat untuk belajar subjek-subjek seperti ini, maka mudah untuk mereka hilang tumpuan di dalam kelas ataupun mudah untuk mereka berasa bosan. Okey, seperti mata pelajaran civic dan kewarganegaraan, subjek ini telah diperkenalkan kepada pelajar tahun 4 dan tingkatan 1. Namun bagi saya rasa subjek ini tidak memadai jika diperkenalkan hanya pada pelajar tahun 4 dan tingkatan 1. Jadi cadangan saya supaya subjek ini perlu diberi kepada semua pelajar, tidak kira tahap tinggi atau rendah. Okey, cadangan seterusnya adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu
pendidikan seksualiti. Pendidikan ini dirangka agar murid memperoleh pengetahuan tentang perubahan fizikal, emosi dan sosial, memupuk sikap dan nilai positif terhadap perkembangan seksualiti, serta membina kemahiran diri untuk memelihara perhubungan peribadi, kehidupan keluarga dan keahlian dalam masyarakat. Pihak KPM telah menghasilkan garis panduan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial kebangsaan iaitu JPP-KRSK untuk kegunaan semua lapisan masyarakat. 5 kategori umur mengikut tahap perkembangan individu iaitu tahap 1 4 hingga 6 tahun iaitu pelajar yang berada di peringkat prasekolah. Tahap 2 7 hingga 9 tahun iaitu kanak-kanak. Tahap 3 10 hingga 12 tahun awal remaja. Tahap 4 13 hingga 18 tahun remaja. Dan tahap terakhir sekali iaitu 19 tahun ke atas. Kategori dewasa iaitu sama ada pelajar RBT, ibu bapa dan warga emas. Okey, matlamat GPP KRSK ini adalah untuk membantu ke arah pertumbuhan dan pembinaan individu yang sihat sejahtera dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat golongan muda. Okey, cadangan seterusnya adalah program Satu Murid Satu Sukan. Program ini telah dilaksanakan beberapa tahun dahulu, namun seperti yang kita lihat, program ini tidak berjaya dilaksanakan di seluruh sekolah. Jadi, pihak Kementerian Pelajaran perlu memantau guru-guru di setiap sekolah supaya mereka menekankan program ini dalam kalangan pelajar. Okey. Hal ini kerana program ini menyediakan pendidikan yang holistik daripada segi meningkatkan perkembangan kemahiran sosial pelajar, seterusnya mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan mereka untuk melengkapkan pelajar dengan sifat-sifat kecemerlangan diri seperti kepimpinan, daya saing, jati diri, kreatif, kritis, berkeyakinan tinggi dan daya tahan, meningkatkan tahap disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai-nilai murni dan sikap positif selaras dengan hasrat rukun negara untuk mengukuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran, minat dan bakat pelajar dalam pelbagai bidang, mencukil bakat dan potensi belajar, meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental pelajar serta menyedia dan mendedahkan pelajar untuk program latihan khidmat negara secara lebih aktif dan berkesan. Okey, cadangan yang terakhir adalah pengukuhan dalam aspek core curriculum. Jemaah Menteri telah bersetuju untuk memperkukuh 7 aspek dalam core curriculum iaitu yang pertama, pemantapan dasar bagi meningkatkan penyertaan murid, guru pelatih, guru, pensyarah maktab dan pensyarah kolej matrikulasi. Yang kedua adalah pemantapan kurikulum guru dan kejurulatihan. Ketiga, pengukuhan struktur organisasi yang terlibat dengan pelaksanaan aktiviti co-curriculum di jabatan, bahagian dan sekolah. Yang keempat, penyediaan norma khas peruntukan kewangan bagi pelaksanaan aktiviti co-curriculum, penyediaan infrastruktur yang sesuai dan mencukupi bagi semua sekolah, maktab perguruan dan kolej matrikulasi. Yang keenam, pemantapan hala tuju serta pengukuhan aspek ganjaran dan hukuman menerusi peruntukan undang-undang, peraturan dan insentif. Dan yang akhir sekali adalah pemantapan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain dan pihak-pihak di luar kementerian. Walaupun terdapat banyak telahan dibuat terhadap perkembangan globalisasi sama ada membawa Walaupun terdapat banyak telahan dibuat terhadap perkembangan globalisasi sama ada membawa kesan baik atau buruk, Malaysia perlu bijak menanganinya. Kesan yang buruk atau baik tidak perlu dipersoalkan kerana hal ini terpulang kepada sesebuah negara dan seseorang individu untuk menguruskan isu globalisasi agar ini akan memberi manfaat dan kekuatan untuk agama, bangsa dan negara. Dalam sejarah tamadun dunia juga pernah menyatakan bahawa kejatuhan dan kekuatan sesuatu tamadun
kebanyakannya bergantung kepada modal insan yang dihasilkan. Bukannya berdasarkan faktor kekayaan hasil bumi semata-mata. Faktor yang paling penting perlu ditekankan di dalam modal insan ini adalah sistem kepercayaan kepada aspek keagamaan dan ketuhanan. Diharap pembangunan video ini akan memberikan kesan atau impak yang besar kepada diri kita untuk menjadi modal insan yang berguna, iaitu modal insan yang berketerampilan dan berkepribadian tinggi, di mana akan membantu di dalam pembangunan negara. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.